Hmm. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi pada hari Jumaat ini marilah kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Yang Maha Esa kerana diberi kebenaran untuk kita berjumpa lagi petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Di suara datang balik. Pada hari Jumaat ini marilah kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada maaf, ada masalah teknikal. Jadi, selamat datang, selamat petang kepada semua. Memang ada isu yang sangat mengguris hati saya hari ini. Jadi, hari ini kita nak, kata orang tu, panjangkan lagi isu semalam yang saya dapat semalam apabila keluar video Kasma. Mengucapkan terima kasih kepada KBS dan MMM kerana mengurangkan masalah kewangan beliau. So, kita tunggu lagi lah. Kita tunggu lagi biar ramai-ramai masuk kan. Gambar belakang cantik Dan hari ni saya akan cuba untuk ulas tentang isu yang semalam baru saya tahu. Dan tujuan kita adalah untuk memperbetulkan keadaan yang sepatutnya, bukan kita nak hentam orang ke nak kata orang tu jahat ke apa ke, tak ada. Kita pergi satu-satu dulu. Kronologi kejadian perkara ni semalam kita pergi satu-satu dulu. Apabila saya dapat tahu tentang video Kasma mengucapkan terima kasih kepada MMM dan KBL ni, saya sebenarnya waktu dia video tu keluar, saya tak ada buat apa-apa pun. Saya tak ambil pot pun. Tak apalah juga kan. Sebab sebenarnya agak terkejut kan, tiba-tiba rider saya yang saya bawa ke World Championship dengan usaha dari tim TKKR yang dah 4 tahun 5 tahun ni, yang banyaknya guna dana sendiri dan sebagainya, tiba-tiba dapat bantuan daripada KBS dan MMM dan rider saya buat video malam tadi, dan saya tak tahu apa-apa. Memang serius, satu benda pun saya tak tahu pasal benda ni, tapi kita ambil balik kronologi cerita ni daripada awal supaya orang boleh faham dan kita tak jump to conclusion untuk buat apa-apa telahan ataupun apa-apalah. Jadi pada permulaannya awal tahun saya mengarahkan tim koordinator saya, itu Cik Fauzi Hosni. Beliau merupakan tim koordinator bagi TKKR Racing Team, merupakan PA kepada saya juga. Macam-macam kerja lah Fauzi ni buat sebenarnya kan, tapi sekarang tak ada kerja kan, duduk rumah je Fauzi ni. Siap betul lah Fauzi. kita buat paper kepada KBS untuk mendapatkan tajaan untuk Kasma bersaing di World Championship. Dan pada meeting yang dibuat tu, kita faham bahawa KBS tidak mempunyai apa-apa SOP untuk menyalurkan bantuan kepada tim. Jadi diorang propose untuk buat paper untuk perbelanjaan rider. Jadi kita buatlah paper untuk perbelanjaan rider semua, kita serahkan kepada KBS. Verbally diorang setuju untuk bagi penajaan kepada Kasma. No issue dekat situ. Dan selepas meeting yang pertama tu, sampailah ke malam tadi, saya tak dapat apa-apa info pun tentang meeting rasmi yang kita jumpa dengan pihak KBS sebelum ni. Tak ada apa-apa pun, tak ada bunyi. Saya ada tanya Fauzi banyak kali, Fauzi macam mana KBS punya keputusan itu hari yang kita pergi. Fauzi cakap masih tak ada apa-apa bos, tak ada kontak apa-apa, tak ada bunyi apa-apa. Jadi sampailah nak habis race ni, ada orang bertanya betul ke duit tu sampai ke tak. Dan secara tiba-tibanya cek yang bertarikh tak silap saya 18 hari bulan 11 diterima oleh Kasma daripada Motorsport Association Malaysia, dan saya tak tahu pasal benda tu, dan saya pun buat pertanyaan, apa cerita ni Kasma? So first apabila saya dapat berita tu, saya tanya rider saya, kita tengok apa jawapan
customer kepada saya. Saya tunjuklah, saya tak nak cerita-cerita belakang, saya tunjuk je. Okey. Nama apa yang tulis keluar kat situ? Dia tulis Kak Lina yang suruh. Saya terpaksa padam yang lain-lain sebab itu adalah perbualan peribadi antara ayah beliau dan customer. Dan dia kata Kak Lina yang suruh. Sebab tu bila semalam saya tanya, Lina ni siapa? Siapa Lina ni? Saya tak kenal pun. Saya tak kenal pun Lina ni siapa. Dan kenapa dia suruh rider saya buat video terima kasih apa benda, siapa dia ni? Saya tak kenal. Saya tak kenal dan ini yang dan ada juga saya mesej customer, saya cakap video tu sangat-sangat menyentuh hati saya lah, sebab untuk pengetahuan dengan jumlah crash dengan jumlah apa yang ada, perbelanjaan yang kita keluarkan untuk customer sangat-sangat tinggi untuk tahun ini, sangat-sangat tinggi. Boleh tanyalah siapa-siapa orang yang ada kat World Championship, kalau karakter dia macam ni, itu adalah tempoh pembelajaran yang perlu ditanggung oleh tim. No issue about that. Dan lepas tu apa lagi? KBS. Lepas tu saya the next morning saya tanya kepada Fauzi. Fauzi, ada tak KBS berhubungan kita apa-apa pasal penajaan terhadap customer ni? Jadi ini adalah jawapan daripada pihak KBS kepada tim koordinator saya, Cik Fauzi Rosni. Dia kata kat situ, ni jawapan KBS, Waalaikumsalam, keputusan mesyuarat pemberian bantuan memutuskan untuk memberikan dana terus kepada pelumba seperti mana yang diluluskan kepada Hafiz Sharif. Setuju, tak ada masalah kat situ. Saya sudah maklumkan kepada Encik Kasma, ayah dia, dan maklumkan kepada MAM. Jadi kami beranggapan yang pihak awak tahu juga perkara ini. Ini cara Kementerian Belia dan Sukan bertindak atas meeting yang dibuat pada awalnya oleh tim secara rasmi pergi KBS. Apabila dia orang setuju, dia orang tak beritahu kat kita. Dia anggap kita tahu. Dan ada nama juga kat situ. KBS beranggapan Kasma ibarat seperti Hafiz stand alone rider. Just imagine jawapan ni yang buat saya sangat-sangat, kata orang tu, kecil hati dan sangat-sangat tak faham. Bermakna KBS tak tahu langsung pun kewujudan tim KKR Racing Team ni yang telah ada kat dalam industri selama 4 tahun. Maknanya dia recognize Kasma ni macam Hafiz stand alone. Saya nak cakap kat sini kalau macam itulah cara KBS buat kerja, kita pergi meeting jumpa dia orang dan dia orang luluskan benda tu dan memutuskan untuk memberi bantuan terus kepada pelumba, tak ada isu langsung bagi saya. Sepatutnya Hafiz kena dapat lebih banyak sebab dia memang betul stand alone rider. Hafiz tu stand alone rider. Kasma perbelanjaan dia, gaji dia dibayar oleh tim. Sebenarnya tak ada isu masalah kewangan pun kat sini. Apabila Kasma cakap dia ada masalah kewangan, saya tanya dia, masalah kewangan apa yang Kasma ada? Tak ada pun. Kenapa dia suruh budak tu buat video macam tu? Dan macam kita tahu, yang Kasma pernah duduk di dalam tim SIC sebelum ini dan pernah berurusan dengan Puan Lina ni, rasa saya. Jadi atas desakan Puan Lina ni, dia pun buatlah video tu, budak-budak kan. Ada kesilapan kat situ tanpa beritahu tim. Tapi macam kita cakap, sepatutnya communication customer ni kita yang jaga dan sepatutnya apa-apa komunikasi dengan pelumba ni patutlah berjumpa dengan kami, dengan tim koordinator kami untuk apa-apa komunikasi dengan pihak MAM maupun KBS. Ini dia main langgar je kita. Dan itu dia dia cakap dia take note dan dia minta maaf atas salah faham yang berlaku. Okey. 800 view shoot. Okey, dekat sini kita dapat tahu bahawa apabila kita pergi jumpa KBS hanya boleh salurkan bantuan itu kepada MAM. Okey. Dan MAM akan salurkan bantuan itu kepada rider. Dan sebab tu saya tanya semalam, Lina ni siapa? Dan secara tiba-tiba kan, keluar pula status kat media sosial Puan Lina ni, kita tengok apa dia cakap. Okey. Dia cakap, lemahnya aku, ada orang sebut-sebut dalam sosial media, suka hati kau lah labu, memang tak majulah sukan pemotoran negara macam ni. Okey, itu statement pertama beliau. Dan yang kedua,
Yang kedua, Alhamdulillah thank you kepada beberapa pelumba negara bagi sokongan moral kat akak. Korang tahu macam mana aku buat kerja. Ya Allah, banyaknya awak bantu pelumba Malaysia sekarang ni kan. Dan kita nak tahulah pelumba-pelumba yang yang buat sokongan moral tu, tolong munculkan diri. Saya nak tengok nama-nama pelumba yang bagi sokongan moral tu rider mana. Dan lepas tu terus hentam peribadi saya. Tengok balik tadi tu. Yang tadi tu. Tak, yang lepas tadi tu. Tak, ni. Bukan. Sebelum ni. Tadi tak habis lagi tadi. Okey. Lepas tu dia cakap ya Allah, kuatkanlah hatiku untuk berhadapan dengan umatmu yang bongkak semasa hidupnya berduit dan berjawatan tinggi tu. Terus hentam peribadi saya tau. Terus cakap saya ni jawatan tinggi, duit banyak, sombong, bongkak dan segala. Kenapa awak nak terus hentam peribadi saya? Awak kenal saya ke? Saya tak pernah hentam peribadi awak. Nak cakap awak tu, awak ni. Kita cakap pasal benda yang awak buat, bukan peribadi tau. Yang awak nak sebut pasal hidupnya berduit dan berjawatan tinggi ni apa hal? Kenapa awak nak buat sikap-sikap macam ni? Kat mana awak punya akal apabila awak buat statement kat social media macam ni terhadap saya? Awak punya akal kat mana? Awak nak hantam peribadi saya kenapa? Apa masalahnya? Dan selepas tu pula, patut aku buat sama malu kat bos pasukan tu. Aku tolong rider kau kot. Kenapa kau nak burukkan aku pula? Siapa pula yang burukkan kau? Apa punya jenis manusia lah buat malu bangsa sendiri. Aku ni malukan bangsa aku sendiri. Kau cakap tau. Ini masalah orang yang duduk di dalam sesuatu persatuan ataupun orang yang mempunyai kuasa, mempunyai. Apabila kita cakap pasal benda ni, saya sebagai team principal dapat tahu yang rider saya diarahkan oleh Puan Lina untuk buat video. Saya tanya Puan Lina ni siapa? Sombong, bongkak ke pertanyaan saya tu? Yang sombong, yang bongkak tu engkau. Pasal engkau tak reti buat kerja. Engkau tak ada hormat orang. Kau tak ada respect orang. Kau hentam peribadi aku. Kau cakap aku macam-macam. Buat malu bangsa sendiri. Apa hal? Siapa Lina ni? MAM. Come on lah MAM. Persatuan rasmi yang diberi sanction oleh kerajaan tau. Kalau macam ni cara kerja korang, cara kau berinteraksi dengan orang, cara kau hormat orang, masalah. Benda ni masalah. Okay? So, lepas tu ada lagi. Apa lagi? Tak ada. Dah habis. So, saya cerita dengan siap dengan putih-putih sekali. Kan? Apa yang buat saya begitu emosi hari ini, apa yang buat saya marah hari ini adalah cara ianya dijalankan, cara kerja itu dibuat. Dan saya nak bagi tahu live kat sini, saya akan sediakan cek 52,000, saya akan pulang balik kepada MAM, bagi balik kat KBS sebab bukan cara macam ni. Duit rakyat, duit kerajaan digunakan untuk memberi apa-apa bantuan. Dia kena ada proses yang betul, cara yang betul. Bukan cara macam tu, campak duit, hantar kat sana. Ingat kita ni apa? Sampah. Minta sedekah. Otak kat mana letak? Okey. Saya tak ada isu apabila KBS ataupun MAM membuat rundingan terus kepada pelumba yang saya bawa. Tak ada isu kat situ. Isu dia sepatutnya macam ni. Saya nak ajarlah KBS, MAM buat kerja. Korang dengarlah. Kalau bodoh sangat, duduk diam-diam, dengar apa orang cakap. Tak setuju tu kau punya pasal. Faham? Marah ni. Kena sabar je. Sibuk orang tengok. Kena sabar je. So, cara yang sebetulnya, kita pergi balik pada kronologi. Tim pergi minta bantuan untuk pelumba kami. Kalau tak dapat nak bantu banyak, bantu sikit pun okey, Alhamdulillah. Boleh bantu flight tiket, boleh bantu hotel, boleh bantu duit minyak pergi sana, duit makan. Kita dah buat perbelanjaan, pengiraan untuk lodging, kasma, perbelanjaan semua 63,000 euro tau. 63,000 euro. Untuk semua kos-kos yang mungkin kurang, mungkin lebih. Sebab sekarang ni kan jadual MotoGP tak macam yang masa mula-mula kita buat presentation lagi pasal COVID kan. So mungkin jumlah dia akan berkurangan jadi dah macam dalam 30 ke 40 ribu euro lah.
So dapat apa-apa amount pun kita sebenarnya tak kisah pun, tak ada masalah pun. Dia nak bantu customer 50,000 ke, nak bantu customer 100,000 ke, tak ada masalah. No issue kat itu. Tapi cara dia kena betul. KBS putuskan dalam mesyuarat pada bulan 9 seperti message yang diberi kepada tim koordinator saya, memutuskan untuk diorang memberi bantuan secara terus. Alhamdulillah, no issue. Saya tak nak pun duit 50,000 tu. Isu dia ialah berapa jumlah yang disalurkan kepada customer, berapa jumlah yang disalurkan kepada Hafiz, berapa jumlah dia yang dibagi kepada MAM untuk MAM bagi kat rider. So sekarang ni secara logiknya KBS bagi duit dekat MAM 52,000, MAM bagi 52,000 tu dekat customer. Tugas MAM ni apa? Tempat transfer duit. Tempat transfer duit ke? KBS. KBS tolong jawab sikit, KBS. Dah 3 menteri ni, tiga-tiga aku rasa alamak. Macam ni ke cara orang-orang bawa KBS bekerja? Tak apalah, tak ada masalah lah. Betul lah, duit tu hanya 52,000 daripada KBS pergi ke MAM, MAM pergi ke rider. Kan? Jadi tugas MAM ni apa? Macam saya cakap, tempat transfer duit. Lepas tu kau suruh rider aku buat video terima kasih kat kau. Macam tu cara kerja. Aku ni apa? Batu ke? Kayu ke? Tim yang kita orang buat ni tim apa? Tim Indonesia, Thailand, Jerman. KBS tak ada otak. Boleh bagi jawapan. Dia ingat customer ini adalah perumba standalone. Apa jenis orang yang duduk dalam kementerian macam ni? Orang-orang macam ni lah yang merosakkan duit-duit orang ramai tau, duit rakyat, duit kerajaan. Saya cakap, duit kerajaan nak lalu, kena lalu betul-betul. Kena ada proses yang betul. Faham? Social media nak saman aku. Rule of the court lah. Kalau kau nak saman orang, kau tak payah up social media tau. Kau buat up kat social media je, benda tu dah jadi benda yang salah dalam undang-undang, kata tak? Kau nak saman aku, please lah. Okay. So, bila KBS dah luluskan amount, dia bagi dekat MAM, apa yang patut dia orang buat? Sebab kita yang pergi meeting ni. Bagilah tahu kat kami. Kalau tak ada surat rasmi, menyampah sangat kat kami pun, a simple phone call will be enough lah. Call Encik Fauzi. Encik Fauzi, MAM have received an amount of 52,000 ringgit for customer. And just to let you know that your application untuk bantuan untuk customer telah diluluskan. MAM buat macam tu, aku akan ucapkan terima kasih dekat MAM banyak-banyak. Buat surat pun tak apa. Bodoh. Simple thing. It is called courtesy, betul tak? Kalau kau tak erti sangat cakap bahasa Melayu, aku cakap orang putih lah. It is called courtesy. Budi bicara tu kena ada, bagi tahu. Lepas tu kau nak up status apa? Nak up status kelakar lah orang ni. Geng. Kau nak cakap aku kaya ke, aku jawatan tinggi ke kan? Apa hal kau nak hantam peribadi aku ni? MAM, come on. Dahlah staff kau pun lebih kurang macam tu, kau pun sama macam tu. Yang kau nak hentam aku kaya lah, aku jawatan tinggi, apa hal? Apa masalah kau? Tak masuk akal tau. Cara kau berkomunikasi dengan orang, cara kau react kepada orang. Orang tak tahu benda-benda, tiba-tiba kau ambil tagih rider aku buat video. Aku tak suruh delete pun, bapak dia yang suruh delete, okay? So, cara ni tak betul. Sebab tu saya decide untuk pulang balik duit kepada MAM. MAM pergi balik, pergi kepada KPS, cakap dengan dia, apa susul jalur yang betul untuk salurkan bantuan kepada penumbuh Malaysia ni. Saya tak alang tau bantuan ni. Tapi cara tu nak kena betul. Janganlah langgar orang macam orang tak ada apa langsung, sumbangan langsung, tak ada apa yang kita buat, langsung tak nak sebut. Allahu Akbar. Marah betul ni. Kena sabarkan diri dia. Kan kalau isap okok kan kena kecam. So jangan isap okok. Jadi kita mana air minum dan skipper dulu kan. Betul lah ni. 1,400 orang. So, ada pula yang cakap apa ni suruh kita husnuzon. Biasalah. Akaun-akaun yang suruh aku husnuzon ni, dia akan husnuzonkan diri dia pakai fake account dulu. Memang geng-geng dia orang lah. Suruh husnuzon, aku dah bantu rider kau kot.
Saya nak tanya, kita orang ni tak bayar gaji customer ke? Ha? Yang kau nak cakap nak suruh aku husnuzon ni, pasal duit 52,000 ni bukan pasal isu 52,000 ataupun tak tau. Ini isu pasal masalah untuk orang hormat orang. Okey, untuk cara kerja yang patut dibuat oleh Kementerian Belia dan Sukan melalui Persatuan Malaysia apa benda MAM ni, aku pun lupa lah. Motorsport Association of Malaysia. Okey, Persatuan Lumba Motor Malaysia. Cara tu nak kena betul. Adik-adik, kakak-kakak, datuk-datuk yang duduk kat dalam persatuan, yang duduk dekat KBS, cara tu nak kena betul. Jangan buat cara macam ni. Jangan belakangkan orang yang berusaha untuk menaikkan industri, orang yang bawa pelumba-pelumba Malaysia ke Asia, ke MotoGP, ke CEV macam ni. At least ada courtesy untuk bagi tahu. Oh, minta maaf, kami terlepas pandang. Kepala otak kau terlepas pandang. Kau ingat apa? Orang tak tahu pasal Kasma pergi ke MotoGP. Orang tak tahu pasal TKER. Orang tak pandang langsung. KBS? MAM? Apa? Apa masalah kau? Masalah sakit hati ke apa? Jangan cerita pasal masalah sakit hati. Kita cerita pasal cara kerja je. So, itu yang saya nak utarakan pada petang ni. Memang marah kan? Memang sangat-sangat kecil hati, sangat-sangat marah. Ada sedikit masalah komunikasi yang berlaku antara pihak Kasma sendiri dengan saya. Bagi saya, isu KBS ataupun MAM berurusan terus kepada Kasma dan ayah beliau tu tak ada isu. Saya tak marah pun pasal tu. Dan benda tu tak akan berlaku kalau korang tak beritahu aku. Patutnya korang beritahu aku dulu. Cik Ubi, disebabkan kerajaan decide, KBS, Kementerian Belia dan Sukan decide untuk menyalurkan bantuan ini terus kepada pelumba, maka kami sekarang telah membuat proses pertama rundingan dengan pihak yang berwajib dengan Kasma Daniel. Okay, silakan. Tak ada masalah pun. Okey? Tak ada masalah pun. Silakan. Ingat saya heran sangat ke pasal duit nak pergi ke tim ni? Come on lah. Buat report SPRM. Nak buat nak dipanjangkan cerita lagi, sebenarnya lagi panjang sebenarnya kalau nak cerita. Tapi sebenarnya kita nak kena tengok semua duit yang keluar daripada kerajaan, peruntukan yang dikeluarkan oleh kerajaan kena lalu proses yang betul. Sekarang ni isu dia sekarang ni kita tak tahu jumlah yang KBS bagi dekat Kasma ataupun dekat Hafiz. Saya tak tahu berapa amount. So, amount yang dipersetujui ini dia bagi kepada MAM. Ini pandangan lah. Mungkin betul, mungkin tak betul, kita tak tahu. Tapi sebabkan tak ada benda yang konkret, kita beranggapan ada satu amount daripada KBS pergi ke MAM. Daripada MAM disalurkan direct kepada pelumba. Berapa jumlah yang KBS bagi ke MAM tu? So, kalau kita cakap KBS luluskan 52,000, dia hantar duit 52,000 tu dekat MAM, MAM transfer kepada Kasma, maka MAM akan jadi pusat transfer duit. Okey. Tempat transfer duit je lah. Maknanya telus lah, tak ada apa-apa. Tapi KBS kena buktikan lah. Jumlah yang dibagi pada MAM tu berjumlah 52,000 terhadap Kasma Daniel. Saya mohon KBS respon dekat jumlah yang dibagi pada Kasma tu betul ataupun tidak 52,000. Kalau betul 52,000 pun ada masalah juga. Jadi MAM ni jadi pusat pembayaran. Maknanya duit tu transit sekejap pergi kepada pelumba. Kenapa duit tu tak direct daripada KBS pergi kepada pelumba? Kalau KBS kata Kasma ni stand alone rider, kenapa perlu pergi kepada persatuan? Apa masalah itu? Ada panjang lagi cerita lah kalau kita nak cerita pasal persatuan ni kan. Ada panjang lagi cerita. Jadi saya tak nak masuk dalam cara pengurusan MAM ataupun KBS menyalurkan bantuan kepada pelumba-pelumba yang terlibat di dalam sukan motorsport ni. Sebab benda ni kalau dibiarkan, industri motorsport akan jadi macam ni sampai bila-bila. Kita bersuara untuk KBS melihat sukan ini sebagai sukan yang boleh membawa nama negara, semangat negara, ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Dan kalau macam ni lah cara dia orang bekerja, maknanya memang kata orang tu benda ni boleh jadi tempat lumpuk buat duit lah. Politically it can be misused,
kalau katakan cara pengurusan dana kerajaan ni dibuat dengan cara begini. Kena ada benda-benda yang jelas. Yang paling penting ialah untuk perasaan hormat orang tu, kan. Apa-apa pun bagi tahu lah. Ni kau main langgar je orang, macam kita ni tak wujud, macam ni sumbangan kita kepada apa yang kita buat ni langsung tak dipandang, dan masih ingat yang saya ni nak cari duit dalam industri motorsport. Tolong buat kerja sikit lah. Okay, ada 1,400 orang yang tengok live saya pada petang ni. Memang ni rekod paling tinggi lah. Terima kasih banyak-banyak kepada yang bersama saya petang ni. Mohon maaf jika bahasa agak kasar ataupun tonasi nampak macam marah, tapi kadang-kadang kalau kita tak cakap macam ni, dia tak boleh nak repair benda yang tak betul. Tujuan kita bukan nak hentam orang, nak hentam peribadi orang tu itu, orang tu ni. Ni Lina, masuk dalam kepala otak sikit tau. Kita janganlah buat perangai nak hentam kau tu kaya, kau tu miskin, jawatan tinggi, bagai semua. Benda tu tak patut ada pun. Kita tak cakap pasal benda tu. Kita cakap pasal isu kau contact rider aku, tak mau beritahu aku tu je. Faham? Dan kali ada akal sikit bagi tahu orang. Tu je yang aku marah sangat dengan orang yang nama Lina ni. Kecoh up social media bagai. Gila. So ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, saya habiskan isu ni kat sini. Nak baca soalan pun terlalu banyak rasanya, tak ada kot. Komen pun banyak. Ramai orang sebenarnya macam ni lah. Saya ingat kena ada satu badan yang diberi mandat untuk melihat semua benda ni secara kolektif lah. Isu kurang ajar ni bagi saya ni isu peribadi je kan. Kurang ajar, kita panggil kurang ajar nama ini kan. Tapi isu-isu pengurusan duit kerajaan kepada MAM daripada KBS perlu ada mekanisme yang jelas. Kena ada mekanisme yang jelas. Jangan suka-suka buat macam ni. Kita buat kerja kita datang secara rasmi ke KBS. KBS sepatutnya balas balik apa yang kita bagi dulu. Bukannya buat diam-diam ataupun jadi toy boy orang lah yang duduk dekat kementerian tu. Jadi toy boy MAM lah. MAM suruh buat tu, kau buat. Sekarang KBS dengar cakap MAM ke, MAM dengar cakap KBS, aku pun tak tahu. Alright. So terima kasih banyak petang ni. Memang isu yang sangat panas. Anda boleh letakkan komen anda dekat ruangan komen. Kalau ada apa-apa pertanyaan yang nak tanya dengan saya, kalau bahasa saya kasar ke apa ke, saya mohon maaf. Sekali lagi saya cakap, kita bukan nak cari salah siapa-siapa. Kita nak betulkan keadaan. Cara betulkan keadaan ni ada dua cara. Satu cara baik, satu cara kurang ajar. Jadi biasa saya akan ambil pendekatan yang kedua lah. Pendekatan yang kurang ajar. Pasal bila kita buat kurang ajar ni baru orang dengar. Cerita baik-baik orang tak dengar. Okey. Jadi jangan salah faham saya nak hentam peribadi orang, tak ada. Saya tak ada hentam peribadi orang. Jangan nak cakap saya kaya, jawatan tinggi, bagai benda. Jawatan tinggi apa yang saya ada? Company saya kot. Saya usaha seperti tepi jalan kot. Aku kaya, engkau yang panas apa hal? Bukan nak kata saya kaya sangat lah kan. Tapi kau nak buat statement-statement macam tu tak perlu kot. Tak perlu nak beremosi sangat lah dengan apa yang cakap. Jawab je lah, sebab yang contact awak yang contact rider saya. Saya tanya awak siapa, tu je yang panas sangat apa hal. Alright. So terima kasih banyak. Dah pukul 3.45 petang. Ada apa-apa yang nak ditinggalkan di ruang komen, sila tinggalkan komen. Terima kasih banyak kerana hadir petang ni. Ramai 1,300-1,400 orang. Suara anda, sokongan anda sangat penting untuk industri. InsyaAllah kita cuba betulkan. Kita bukan nak salahkan orang tau. Kita cuba betulkan keadaan. Cara betul keadaan ni kurang ajar sikit. Kepada MMM Garage ke, kepada siapa-siapa ke. Cara je kurang ajar sikit. Sebab bahasa-bahasa macam ni orang lebih faham. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi insyaAllah.